Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya belum selesai lagi kes antara Anwar dan Dr. Mahathir. Saya fikir kalau betul-betul Anwar fitnah ini memang sudah dia kena habis. Tapi nampaknya belum ada bukti tepat Anwar fitnah Mahathir. Sekarang ini berada di dalam keadaan yang perlu untuk membuktikan perkara itu adalah Mahathir. Sebab Mahathir yang mendakwa Anwar. Jadi yang lebih berat perlu mengeluarkan bukti ialah Tun Mahathir. Anwar dapat lagi kemenangan. Wai, kemenangan. Menanglah ni. Anwar dapat lanjutan lagi untuk fail pembelaan pembelaan saman daripada Dr. Mahathir. Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada hari ini mendapat lagi lanjutan selama 2 minggu lagi untuk memfailkan pernyataan pembelaannya terhadap saman fitnah sebanyak 150 juta ringgit Malaysia oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Tunggu. Mahathir di Mahkamah Tinggi di Shah Alam memberikan lanjutan untuk membolehkannya memfailkan pembelaan terhadap tindakan sivil berkenaan. Sekiranya Anwar tidak dibenarkan pelanjutan pada hari ini, defendant perlu memfailkan pernyataan pembelaan pada hari ini. Peguamnya, Liv Benjamin Suhaimi, mengesahkan keputusan pengurusan kes itu di hadapan pendaftar Mahkamah Tinggi pada awal hari ini. Katanya kami dapat lanjutan bermula hari ini untuk selama 2 minggu lagi. Perkara itu ditetapkan untuk pengurusan kes pada 7 Julai, kata peguam itu ketika dihubungi oleh media. 7 Julai. Sementara itu peguam Mahathir, Muhammad Rafiqi Rashid Ali, ketika dihubungi beliau juga telah mengesahkan keputusan lanjutan masa sehingga 14 Jun untuk Anwar memfailkan pernyataan pembelaannya. Peguam itu berkata bahawa mereka mendapat arahan daripada Mahathir untuk membantah permohonan awal oleh Anwar untuk lanjutan masa selama sebulan. Kerana kes berkenaan adalah perkara berkepentingan awam dan amat mendesak untuk saman itu didengar secepat mungkin. Bagaimanapun, Rafiqi menambah bahawa Mahkamah Sivil akhirnya memutuskan untuk memberikan lanjutan selama 2 minggu sahaja. Jadi sebulan diminta, dapat 2 minggu, okeylah. Pada 3 Mei lalu, Mahathir telah memfailkan saman terhadap Anwar berhubung dakwaan bekas Perdana Menteri itu mengumpul kekayaan untuk kekayaan peribadi semasa berkuasa. Tindakan sivil itu adalah berhubung ucapan dasar daripada Anwar Ibrahim selaku Presiden PKR pada satu Kongres Kebangsaan khas pada 18 Mac yang lalu. Melalui tuntutan mahkamah itu, plaintiff mendakwa antara lain bahawa Anwar Anwar membuat kenyataan tidak benar dan tidak berasas dengan niat untuk menimbulkan persepsi negatif terhadapnya. Mahathir juga mendakwa kenyataan itu bukan saja merosakkan imej dan reputasinya, tetapi turut memalukan dirinya serta ahli keluarganya. Mahathir menegaskan bahawa anak-anaknya berjaya dalam dunia perniagaan tanpa campur tangan atau sebarang penyalahgunaan kuasa olehnya sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Plaintiff turut menuntut ganti rugi am sebanyak 50 juta ringgit Malaysia dan ganti rugi teladan sebanyak 100 juta ringgit Malaysia. Mahathir mohon perintah mahkamah agar Anwar mengeluarkan permohonan maaf secara bertulis dan penarikan serta-merta dakwaan itu. Plaintiff juga menuntut faedah tahunan 5% ke atas ganti rugi yang difailkan untuk dikira dari tarikh memfailkan tindakan sivil serta penyelesaian penuh pembayaran pampasan, kos dan apa-apa relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. Ada satu maklumat terbaru yang amat mengejutkan tentang Jolo. Rupanya Jolo belum mati. Jolo belum mati. Menurut satu laporan, menurut satu kajian, menurut satu dapatan terbaru daripada Bradley Hope menyatakan bahawa Jolo sebenarnya bawa tahanan rumah di Shanghai. Hari itu kata Macau, sekarang kat Shanghai. Mana satu betul tak pastilah. Jolo dibawa tahanan rumah di Shanghai. Itu kata Bradley Hope. Siapa Bradley Hope? Kita kongsi bersama. Bradley Hope adalah seorang pengarang bersama buku terlaris mengenai skandal 1MDB, iaitu menolak andaian bahawa ahli perniagaan Malaysia yang menjadi buruan dan pelarian, iaitu Low Teck Jo atau Jolo, kini berada di Macau. Katanya Jolo banyak berada di Macau dari 2015 sehingga 2018 serta di Hong Kong, Shenzhen dan Thailand. Tetapi selepas kekalahan bekas Perdana Menteri Najib Razak pada pilihan raya tahun lalu, pergerakannya lebih terhad di tanah besar. Katanya kami di whale hunting percaya dia berada di tahanan rumah di Shanghai. Itu ciap Twitter daripada Hope. Bradley Hope dalam ciapan di Twitternya dengan nama Twitternya Bradley Hope @BradleyHope. Bradley Hope dia kata Jolo was in Macau a lot from 2015 to 2018, as well as Hong Kong, Shenzhen and Thailand. But after Najib's election defeat, his movement were more restricted to the mainland. We at Whale Hunting believe he is under house arrest in Shanghai. Jadi kalau memang dah tahu dekat Shanghai, tangkap je lah. Dia mendakwa China telah menahan Low susulan rundingan dengan Malaysia. Tahniah, ini memang hebat. Kalau betul-betul telah menahan ini kerana rundingan dengan Malaysia, ternyata Anwar Ibrahim memang hebat. Ini juga kerana penaungnya dalam perkhidmatan pengintip, iaitu Sun Li Jun telah ditangkap dan rakan niaga di CCCC digulingkan. Tambahnya lagi, dia berubah daripada aset risikan menjadi liability selepas Najib diundi keluar, kata Hope. Bersama Tom Wright, Hope adalah pengarang bersama buku paling laris Billion Dollar Whale dan Blood and Oil, dan juga adalah finalis bagi hadiah Pulitzer dan pernah menjadi wartawan Wall Street Journal. Hope membuat ciapan demikian ketika mengulas laporan yang memetik SPRM sebagai berkata Suruhanjaya itu percaya bahawa ahli perniagaan yang dikehendaki di Malaysia itu sedang bersembunyi di Macau. Rupanya mereka tak setuju kalau Jolo berada di Macau, tapi mereka berkata Jolo berada di Shanghai di bawah tahanan rumah. Menurut laporan Al Jazeera, SPRM dipetik dalam jawapan bertulis sebagai berkata bahawa ini disahkan oleh beberapa individu yang pernah melihat Low di Macau. SPRM percaya individu yang dikehendaki untuk 1MDB, terutamanya Jolo, sedang bersembunyi di Macau, kata rangkaian berita yang berpengkalan di Doha itu. Laporan itu menambah bahawa pendedahan tersebut dibuat selang beberapa minggu selepas penahanan suspek 1MDB yang agak tidak dikenali, iaitu Kee Kok Thiam. Kee meninggal dunia dalam tahanan semalam selepas diserang angin ahmar. Hope turut mengemukakan satu soalan umum. Satu soalan untuk Malaysia, katanya, apakah jenayah dalam kod undang-undang anda untuk seorang Perdana Menteri bersekongkol dengan kuasa asing untuk mengorbankan kepentingan negara, kedaulatan dan membayar lebih untuk kontrak menggunakan wang negara sebagai pertukaran untuk menutup penipuan besar-besaran? Wow, itu satu soalan yang memang bikin sakit jiwa. Denyut nadi suara rakyat bergema channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.